Salam sejahtera murid-murid. Selamat datang ke kelas Reka Bentuk dan Teknologi tahun 4. Minggu ini kita masih lagi dalam unit 1, keselamatan bengkel. Subtopik kita pada hari ini ialah apabila berlaku kemalangan. Jika berlaku kemalangan atau kecederaan di dalam bengkel, kita perlulah merawatnya dengan segera. Ikut langkah rawatan yang betul. Hari ini kita akan belajar tentang apakah langkah rawatan yang kita boleh buat sekiranya berlaku kemalangan ataupun kecederaan di dalam bengkel RBT. Yang pertama, kita belajar tentang merawat luka melecur. Tahu tak kenapa terjadinya melecur ni? Tahukah kamu kulit melecur berlaku disebabkan terkena cecair panas ataupun objek panas, arus elektrik dan sebagainya. Jadi sekiranya ada rakan kamu telah melecur, ini adalah rawatan ringan yang boleh kamu lakukan untuk rakan kamu. Yang pertama, siram kawasan yang melecur di bawah aliran air. Maksudnya kamu buka paip tu, biarkan air mengalir, siram kawasan yang melecur itu. Seperti di dalam gambar ini, kawasan tangan dia yang melecur. Jadi kita siram kawasan tersebut. Gambar kedua, sapukan krim atau lotion yang sesuai untuk merawat kelecuran. Okey, krim dan lotion ini kamu boleh dapat di dalam peti kecemasan. Nanti kita akan belajar apa yang ada di dalam peti kecemasan. Okey. Gambar ketiga, berjumpa dengan pegawai perubatan dengan segera. Maksudnya lepas kamu rawat tangan kamu yang melecur tadi, kamu kena cepat-cepat jumpa pegawai perubatan di hospital ataupun di klinik yang berdekatan. Jadi begitulah cara-cara kamu untuk merawat luka melecur. Seterusnya kita lihat apa yang anda boleh lakukan sekiranya ada kawan yang terkena renjatan elektrik. Terkena renjatan elektrik juga merupakan satu kemalangan yang boleh berlaku di dalam bengkel RBT. Sekiranya kamu nampak seseorang itu terkena renjatan elektrik, apa yang kamu boleh lakukan? Bolehkah kamu sentuh mangsa? Tak boleh. Kita tak boleh sentuh mangsa. Lihat gambar nombor 1 tu. Jangan sentuh mangsa. Kenapa kita tak boleh sentuh mangsa yang terkena renjatan elektrik ni? Sebab nanti diri kita sendiri pun terkena juga. Jadi siapa yang nak menyelamatkan siapa sekarang kan? Jadi macam mana kita nak selamatkan mangsa yang terkena renjatan elektrik ni? Okey, kita lihat cara dan gambar nombor 2. Alihkan mangsa daripada punca renjatan menggunakan bahan penebat seperti kayu atau tali pinggang. Lepas tu, nombor 3, kita rehatkan mangsa di tempat yang selesa dan dapatkan bantuan. Maksudnya sekarang kita lihat balik kepada nombor 2. Kita menggunakan bahan penebat. Bahan penebat tu bahan yang tidak mudah arus elektrik mengalir di dalamnya. Contohnya seperti kayu ataupun tali pinggang. Jadi contohnya di bengkel RBT, apakah bahan penebat yang kamu boleh dapat? Okey, kerusi kayu, kerusi plastik tu merupakan bahan penebat. Jadi kamu boleh menggunakan alat-alatan seperti ini untuk mengalihkan mangsa yang terkena renjatan tadi. Okey, lepas tu kamu rehatkan dia di atas lantai dan dapatkan bantuan dengan segera. Okey, jadi cikgu harap kamu boleh sudah tahu apa yang kamu akan lakukan sekiranya ada mangsa yang terkena renjatan elektrik. Okey.
Baiklah, seterusnya kita belajar tentang contoh pelaluan kecemasan yang terdapat di dalam bengkel RBT di bawah. Ceritakan tindakan yang perlu dilakukan jika berlaku kecemasan. Jadi, ada nampak tak apa petunjuk di dalam tu? Di dalam bengkel RBT di situ. Kita ada nampak arah laluan keluar dari bengkel yang anak panah yang berwarna hijau. Jadi apakah kegunaan anak panah ni? Anak panah ini adalah petunjuk kepada kita, kepada kamu tentang arah laluan keluar dari bengkel sekiranya berlaku kecemasan. Contohlah ada kebakaran berlaku contohnya. Jadi semua mesti keluar dari bengkel RBT, tapi dengan cara yang betul, dengan mengikut arah anak panah. Okey, tak boleh sesuka hati keluar. Kenapa? Sebab kita tak nak berlaku kemalangan lagi. Contohnya kamu terlanggar kawan kamu, lepas tu dua-dua jatuh, dan itu melambatkan keadaan dan melambatkan masa kamu untuk menyelamatkan diri kamu. Jadi untuk elakkan perkara itu berlaku, kenalah kita ikut anak panah ataupun arah laluan yang telah disediakan di dalam bengkel RBT. Seterusnya, bengkel RBT hendaklah mempunyai alat pemadam api dan peti pertolongan cemas. Dan kita kena pastikan kedua-duanya dalam keadaan baik. Baiklah, ini adalah peti pertolongan cemas. Kita boleh gunakan ubat-ubatan dan peralatan yang terdapat di dalam peti pertolongan cemas ini untuk merawat luka ringan. Jadi sekarang cikgu nak tunjukkan apa yang ada terdapat di dalam peti pertolongan cemas. Yang pertama adalah plaster. Ia boleh digunakan untuk menutup luka-luka kecil yang tidak mengalami pendarahan yang teruk. Yang kedua adalah bandage. Bandage boleh digunakan untuk membalut luka dan membalut kawasan yang bengkak. Ketiga adalah kain anduh ataupun dalam bahasa Inggeris triangular bandage. Okey, bandage ini ataupun kain anduh ini digunakan sebagai anduh ketika patah tulang tangan ataupun patah tulang selangkar. Ianya juga boleh digunakan untuk membalut luka dan juga kawasannya lebam, dan digunakan sebagai topeng pun boleh. Seterusnya adalah kapas. Kapas selalunya digunakan untuk membersihkan luka. Dan ada banyak lagi ubat-ubatan yang terdapat di dalam peti pertolongan cemas ini. Semua ini yang terdapat dalam peti pertolongan cemas ini adalah untuk merawat luka ringan. Baik, sekarang kita belajar tentang alat pemadam api. Alat pemadam api digunakan untuk memadamkan kebakaran kecil. Jadi sekarang cikgu nak tunjukkan kepada kamu cara-cara kita menggunakan alat pemadam api. Pertama, kita tarik pin picu. Yang kedua, halakan muncung ke arah api mengikut arah angin. Yang ketiga, tekan tuas. Yang keempat, kita layangkan muncung ke kiri dan ke kanan. Jadi begitulah keempat-empat langkah kita untuk menggunakan alat pemadam api sekiranya berlaku kecemasan. Baiklah, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini tentang topik apabila berlaku kemalangan. Jadi tiada kerja rumah yang diberikan. Cikgu cuma nak murid-murid fahami setiap apa yang kita belajar pada hari ini. Itu sahaja. So, sekian sahaja dari cikgu. Jumpa lagi.